Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kukla 8 ingin mempersembahkan tayangan video tugasan bertemakan isu semasa yang bertajuk Sema Mahram. Kami ingin memperkenalkan nama dan watak masing-masing. Sarah Idrina sebagai mak, Wan Alia sebagai abang, Nur Hazika sebagai adik dan Hazim Mohaimin sebagai ayah. Ayah outstation berapa lama tu? Kalau ikutkan dah seminggu dah lah. Ni akan tak tahu jangan balik rumah dah. Kau ni mulut jaga sikit Tu pak kau tau. Ni esok dia balik, mak nak kena pergi beli barang. Kau nak ikut tak? Tak nak. Adik? Alah, nak ikut tapi itulah banyak kerja. Kau tu tak apalah. Habis seorang je lah, sekejap lagi. Kau buat apa ni? Kau busy ke? Kerja lah. Kau dah kenapa? Lah, sikit-sikit marah. Marah aku ke orang? Gak sikit je. Kenapa tu? Ni mak dah nak keluar dah ni. Abang jaga adik Nanti kalau ada apa-apa, call lah, WhatsApp ke. Nanti mak reply. Baik. Okay. Bye mak. Kunci pintu. Okay. Kejap aku. Mak dah pergi ke? Dah lah. Lepas ni kau buat apa? Kerja lah. Alah, tak payahlah buat kerja. Ikut je lah aku. Tolong aku rumah bilik. Baik aku buat kerja aku dah kena tolong kau. Kau tahu buat kerja apa ni? Kerja aku lah. Cakap kau faham pun. Cantik juga adik aku ni. Benda ni janganlah bodoh. Kau dah kenapa? Alah, sikit je. Sikitnya benda. Sikit je, tak apa. Payahlah aku adik kau tau. Gila. Jangan. Mana kunci? Tak ada. Ketinggal lah ni. Sekejap. Kena call lah maknya kan. Aduh. Kenapa tak angkat dah ni? Sekejap. Harap adik angkat. Aduh, tak angkat juga ni. Aduh, tak angkat nak kena naik. Dah lambat dah. Lah, naik je lah. Apa ni? Tak nak. Tak payahlah. Kau ni? Apa tak nak lah. Kita tak nak. Tapi pun 24 jam kat tangan. Masa aku juga nak pergi balik. Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim. Abang, adik. Kau duduk sini. Abang, kau tahu tak apa kau buat ni? Yang ni, adik kau tahu. Ni, kalau bapak kau tahu ni, sesilap dia buang kau dari rumah. Kau sabar je aku kau bapak kau. Kau ni. Kamu tak buat apa tidur. Sekarut dah. Hello, Hang. Ni, kau tahu tak anak kau buat apa kat rumah? Aku pergi keluar pergi beli barang untuk kau. Lepas tu, diorang ni buat benda tak senonoh. Yelah. Tu, abang tu aku nampak lah apa dia buat kat adik. Dah tu bangka pun perangai macam tu. Aku tak tahu lah apa nak jadi. Dia ingat aku ni apa, besarkan dia untuk jadi manusia macam tu ke? Ni, kau ni balik baik kau pergi hantar anak kau di sekolah agama. Lama sat di rumah tak buat apa. Dia jadi lah. Dah besar macam kau orang. Ni kalau orang tahu ni, hamil malu satu keluarga. Mana nak tak muka? Lepas ni kau kena jaga anak kau ni. Penatlah aku seorang je.
Esok balik kau cakap dengan diorang sendiri. Aku dah bebel dah berapa banyak tadi. Cepat sikit balik. Okay, bye. Pengertian sumber mahram atau incest ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang ada pertalian darah ataupun nasab, iaitu keturunan dengan mangsa. Sumber mahram ini juga dapat didefinisikan sebagai hubungan jenis antara mereka yang mempunyai tali persaudaraan dan perkahwinan antara mereka adalah tidak sah di sisi undang-undang ataupun dilarang oleh adat resam dan agama. Sebagai contoh, hubungan jenis antara remaja dengan ibu bapa mereka, adik-beradik, ibu bapa saudara, datuk dan sebagainya. Dari perspektif agama Islam, golongan tidak bertanggungjawab ini yang melakukan incest ini dilaknat oleh Allah dan tidak diberkati di dunia dan di akhirat. Sumber mahram telah dikenal pasti sebagai sejenis penganiayaan seksual yang merosakkan kesihatan fizikal, mental dan sosial hubungan sumber mahram. Diketahui berpotensi tinggi untuk menghasilkan keturunan yang secara biologinya lemah, baik fizikal maupun mental, ataupun cacat, atau bahkan berbahaya, iaitu boleh membawa maut. Fenomena ini juga umum dalam dunia haiwan dan tumbuhan sebagai pembiakbakaan dalam. Ini boleh terjadi akibat pengumpulan homozigot atau gen-gen pembawa sifat lemah daripada kedua-dua induk pada satu individu ataupun anak. Pengertian yang tepat tentang istilah ini amat berbeza kerana kebudayaan yang berbeza mempunyai tanggapan yang berbeza tentang apa yang dimasukkan dengan kegiatan seks serta ahli keluarga yang rapat. Sesetengah kebudayaan hanya mengambil kira mereka yang mempunyai hubungan melalui kelahiran, sedangkan yang lain termasuk mereka yang mempunyai pertalian melalui perkahwinan serta pengambilan anak angkat. Ada juga kebudayaan yang melarang sebarang hubungan seks antara mereka yang dibesarkan dalam rumah tangga yang sama, manakala ada yang melarang hubungan seks antara orang-orang yang dibesarkan dalam rumah tangga yang berkait. Bagaimanapun, oleh sebab sumber mahram merupakan suatu perbuatan perseorangan yang dilakukan secara sulit, Undang-Undang Sumber Mahram merupakan sebuah undang-undang yang sukar dikuatkuasakan. Terdapat banyak perbezaan antara negara-negara tentang keseriosan jenayah sumber mahram, dengan sebilangan negara seperti Australia menganggap sumber mahram sebagai satu kesalahan berat yang boleh didakwa, manakala negara-negara lain menganggapnya sebagai satu jenayah kecil dengan hukuman yang jauh lebih ringan. Pada pendapat saya, sumber mahram ni ialah satu masalah yang serius dalam sebuah keluarga. Jadi, jika kita ada kenalan yang menjadi mangsa sumber mahram, kita patutlah tolong mereka dengan membuat aduan kepada pihak polis. Jenayah seperti ini patut dibawa ke muka pengadilan dan mereka harus dihukum atas perbuatan keji tersebut. Ini kerana jika hukuman yang dikenakan tidak setimpal, perbuatan sumber mahram ini akan terus berlaku dalam kalangan masyarakat di dalam Malaysia. Pada pendapat saya pula, ibu bapa hendaklah mendidik anak-anak mereka mengenai adab masuk ke bilik ibu bapa maupun adik-beradik yang berlainan jantina. Pengamalan adab meminta izin ini mampu mencegah kes sumber mahram dari berterusan berlaku, sekaligus dapat menjaga batasan aurat sesama ahli keluarga yang lain. Pada pandangan saya, isu sumber mahram harus dibina dan dididik dari kecil supaya perkara-perkara seperti penghamilan anak yang dihasilkan daripada darah daging sendiri dapat dihilangkan. Kesimpulannya, gejala sumber mahram ini bukanlah suatu perkara yang dianggap biasa dalam masyarakat kita. Tambahan pula, majoriti masyarakat kita beragama Islam, yang mana sudah jelas bahawa gejala sumber mahram ini adalah salah di sisi Islam. Oleh yang demikian, semua pihak harus berganding bahu untuk tampil dan bekerjasama, memberi sepenuh komitmen untuk membendung dan seterusnya membanteras gejala sumber mahram ini.